Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi di channel Sensei 1979. Okey, pada hari ini ingin saya pertontonkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kerosakan yang telah berlaku ke atas sebuah kenderaan, iaitu Toyota Camry keluaran tahun 1992. Okey, apa jenis kerosakan yang berlaku? Yang pertama, kereta tidak dapat dihidupkan. Okey, kita boleh crank tetapi tidak dapat dihidupkan. Jadi apa punca masalah? Okey, yang pertama yang saya cek, starter motor bermasalah, di mana kita crank engine tapi bila kita crank dia punya starter motor sekejap berfungsi dan sekejap tak berfungsi. Daripada pemeriksaan yang telah dijalankan, iaitu ujian haul-in dan pull-in test, didapati solenoid bagi starter motor tersebut telah rosak. Dia tak boleh berfungsi dengan baik secara total. Jadi apa yang saya lakukan dengan menukar sebuah ataupun sebiji starter motor yang baru. Okey, selepas tukar starter motor yang baru, enjin boleh crank dengan sangat smooth, sangat cantik, boleh crank, tetapi masih lagi tidak boleh dihidupkan. Apabila tidak boleh dihidupkan, apabila kita crank engine tidak boleh dihidupkan, kita boleh buat andaian kepada dua sistem, iaitu satu sistem ignition dan satu lagi adalah fuel system. Okey, apabila ignition system gagal untuk berfungsi, bermaksud enjin tidak boleh dihidupkan. Begitu juga dengan fuel system. Okay, saya telah menggunakan scan tool untuk melihat faulty code yang disimpan di dalam memori, okay, di dalam ECU, memory ECU. Dan apabila menggunakan scan tool untuk melihat fault code, tiada sebarang fault code yang disimpan di dalam memory ECU. Apabila kes ini berlaku, bermaksud kita perlu check one by one berkaitan dengan ignition system dan juga fuel system. Jadi, mari kita lihat video ataupun rakaman yang telah saya lakukan sewaktu proses untuk diagnose kerosakan kenderaan. Memakan masa lebih kurang dalam 4 hari, dalam masa 4 hari untuk diagnose kenderaan kenapa enjin kereta tersebut tak boleh dihidupkan. Okey, jom kita lihat. Ini adalah original ECU yang telah ditanggalkan daripada kenderaan yang telah mengalami kerosakan, di mana kapasitor yang terdapat di dalam ECU telah terbakar. Dan ini adalah ECU yang dibeli daripada kedai Hafkat. Okey, kedai Hafkat yang berharga lebih kurang dalam RM800 lebih lah harga bagi ECU. Ini ECU Hafkat, bukan ECU yang baru. ECU yang digunakan ataupun akan dipasangkan pada model Toyota Camry tahun 92 hingga 93. Okey, ini dia punya part number. Okey, harga dia RM800. RM800 kedai Hafkat. Kalau yang baru tak tahulah berapa. Kita nak tukar dia punya bracket, yang ECU asal kepada ECU yang baru dibeli di kedai Hafkat. Kita nak cuba ECU baru ni lah. Kita nak lihat macam mana dia punya kerja, okey ke tak, okey ke KO. ECU, saya nak tunjukkan bahagian dalaman ECU yang telah mengalami kerosakan, yang telah menyebabkan enjin tidak boleh hidupkan, fuel dan spark plug tak boleh hasilkan bunga api lah, jadi enjin tak boleh dihidupkan. Jadi ini adalah bahagian dalaman untuk ECU. Okay, kalau yang rosaknya, kalau kita lihat pada bahagian kapasitornya lah. Okey, kapasitornya. Ini adalah dalaman ECU, dalaman ECU. Okey, ini dia punya dalaman ECU. Kita fokus, kita dekatkan kamera dan kita lihat kapasitor yang telah terbakar.
Ini bahagian kapasitor yang telah terbakar lah. Kalau kita lihat kepada bahagian bawah kapasitor tersebut, telah hitam lah bahagian keliling kapasitor tu. Dia punya resistor, dia punya transistor, okey. Dia punya apa lagi, dah terbakar. Jadi kalau kita lihat dia punya kapasitor dia macam cantik sebab yang atas tu dia tak kembung, dia tak menggelembung. Keliling dia saja bahagian bawah telah macam terbakar. Jadi benda ni yang punca masalah menyebabkan kenderaan tak boleh dihidupkan. Yang saya nak tunjukkan kedudukan igniter, ini adalah igniter. Okey, ini adalah igniter bagi Camry 1992. Okey, igniter, dan ini adalah distributor. Okey, itu adalah distributor. Jadi Camry ni dia tak menggunakan CKP lah, crankshaft position sensor. Okey, dia hanya menggunakan cam sensor yang terdapat di dalam distributor. Okey, ini adalah circuit opening relay. Ianya digunakan untuk mengawal fuel pump bekerja. Okey, jika circuit opening relay ataupun COR ni rosak, bermaksud dia punya fuel system tidak berfungsi. Okey, circuit opening relay ni dikawal sepenuhnya oleh ECU. Jika ECU gagal untuk mengawal circuit opening relay, bermaksud fuel system tidak akan berfungsi. Okey, di mana lokasi COR ni? Okey, di mana lokasi circuit opening relay ni berada? Jom kita lihat. Glove box yang telah ditanggakan, bahagian glove box yang telah ditanggakan. Ini dia punya aircon blower. Okey, aircon blower. Dan circuit opening relay tu berada di bahagian sini. Okey, di bawah sini, warna hijau. Kalau kita lihat dia ada warna hijau. Jadi kedudukan dia agak tersorok di belakang glove box. Okey, ada dua relay. Satu untuk starter motor relay dan satu lagi adalah untuk circuit opening relay. Okey, ini kedudukan relay bagi Camry 92. Tersorok di belakang. Dia nak memasang semula, okey, nak memasang semula ECU second hand yang telah dibeli dari kedai half cut. Kita nak lihat ECU ni okey ke tak okey. Kalau ECU ni tak okey, bermaksud kereta masih lagi samalah, tak boleh dihidupkan. Kita cuba kan, kita cuba lihat sebab nak mendapatkan ECU di Gerik adalah amat sukar lah. Tambah musim PKP ni. Secara ringkas, secara mudah bagaimana distributor, okey, distributor menghasilkan bunga api, okey, menghasilkan api untuk dihantar kepada bahagian spark plug. Okey, macam mana dia punya proses, tapi dengan ringkaslah, tak boleh nak explain terlalu detail lah. Okey, jadi untuk menghasilkan bunga api, untuk menghasilkan pemasaan bunga api yang betul, jadi ada tiga benda iaitu igniter, distributor dan juga ECU di dalam. Okey, jadi distributor, igniter dan juga ECU di dalam. Okey, di dalam distributor ni dia ada pickup coil. Okey, untuk model Toyota macam ni, dia ada dua pickup coil. Okey, dia ada dua pickup coil untuk sense, untuk kesan putaran enjin. Okey, untuk kesan putaran enjin di mana piston nombor 1 berada. Okey, dia nak detect top dead center bagi piston nombor 1. Kalau ECU ataupun kalau dia punya distributor tak boleh kesan di mana piston nombor 1 berada, bermaksud dia tak boleh hasilkan bunga api, dia tak boleh generate bunga api. Okey, jadi dalam ni ada dua pickup coil. Pickup coil ni sentiasa untuk detect, okey, untuk detect putaran enjin
untuk detect putaran enjin dan mengesan di mana kedudukan piston nombor 1 berada. Okey, pickup coil ya. Pickup coil ni sebenarnya dah hasilkan dia punya tenaga elektrik sendiri. Okey, dalam kadar yang sangat rendah lah. Contohnya dalam 0.5 volt lah, dan akan dihantar kepada ECU. Jadi di sini adanya pickup coil yang akan hasilkan signal, dan signal tersebut akan dihantarkan ke dalam ECU. Okey. Dan apabila ECU dapat signal daripada pickup coil yang terdapat dalam distributor, maka ECU akan hantar signal pergi ke igniter. Okey. ECU akan hantar signal pergi ke igniter, dan igniter ni akan diganggu lah, akan di-interrupt. Yang mana igniter ni akan send pula signal pergi ke distributor untuk meruntuhkan dia punya medan magnet di dalam ignition coil. Okey, di dalam distributor ni ada ignition coil. Ada dalam ignition coil, dan macam mana ignition coil ni bekerja? Ianya dikawal oleh igniter, dan igniter dikawal oleh ECU, dan ECU dapat maklumat daripada distributor. Jadi ianya saling bekerjasama. Okey. Pickup coil di dalam distributor akan hantar signal pergi ke ECU. ECU akan hantar signal pergi ke igniter untuk aktifkan ignition coil yang terdapat di dalam distributor. Okey, jika pickup coil gagal untuk hantar signal pergi ke ECU, maka ECU tak boleh hantar signal pergi ke igniter, dan igniter tak boleh hasilkan voltage yang tinggi di sini. Okey, biasanya nilai voltage yang akan dihasilkan adalah lebih kurang dalam 15 hingga 25,000 volt. Jika igniter gagal untuk runtuhkan medan magnet yang terhasil di dalam bahagian dia punya ignition coil, bermaksud tiada bunga api boleh dihasilkan. Okey, itu secara ringkas. Secara ringkasnya. Sebelum ni customer dah tukar dia punya main relay. Okey, customer dah tukar main relay. Sebelum ni kereta ni dah hantar kepada orang lain lah, dan customer telah tukar main relay lah di atas nasihat mekanik tersebut. Jadi kita ada relay yang baru lah, dan relay ni berfungsi dengan baik lah. Okey, relay ni dapat hantar tenaga elektrik. Okey, dia dapat hantar supply pergi ke komponen-komponen yang lain, termasuk dapat hantar sampai ke dia punya circuit opening relay. Okey, jadi circuit opening relay ni sebenarnya macam relay biasa, tapi dia bekerja sama dengan starting. Okey, dia kerja bersama dengan starter motor. Itu starter motor dia. Okey, sebelum ni saya tukar starter motor ni lah, sebab starter motor ni dia punya solenoid dia gagal untuk berfungsi. Jadi apabila kita crank engine, sekejap-sekejap dia sangkut, sekejap dia tak sangkut, sangat susah. Jadi check pull in dengan hold in, didapati yang dia punya solenoid dia gagal untuk berfungsi, tetapi dia punya motor masih lagi bekerja seperti biasa. Jadi ambil keputusan untuk tukar seketul yang barulah. Bukan barulah, ini pun recon. Kita tukar starter motor yang recon. Okey, jadi ini circuit opening relay ni sebenarnya, circuit opening relay ni sebenarnya dia bekerja sama dengan starting system. Okey, dia bekerja sama dengan starting system. Jika starting system kita problem, bermaksud relay ni pun problem. Okey, sebab dalam ni apabila kita crank, current daripada bateri akan flow melalui dia punya relay, starting relay, dan starting relay tu akan pergi ke sini juga current dia. Bila pergi ke sini baru dibumikan, baru yang ni aktif. Jadi dia punya circuit opening relay ni dia akan menghidupkan kita punya fuel pump sewaktu kita crank engine. Okey, circuit opening relay ni dia akan hidup kita punya fuel pump sewaktu kita crank engine. Apabila engine dah hidup, relay ni juga yang akan supply current pergi ke pump. Jadi dalam ni ada lebih kurang 2 relay lah dalam ni. Kita nampak seketul je macam ni, tapi dia ada 2 relay dalam. Okey, jika satu relay gagal berfungsi, bermaksud habislah, tak berfungsi lah. Jadi yang relay sebelum ni yang gagal tu adalah bahagian yang starting punya. Bahagian yang starting. Apabila saya crank engine, yang ni tak berfungsi. Okey, dia punya relay tak berfungsi, bermaksud sewaktu crank fuel pump tak bekerja. Okey, jadi ambil keputusan untuk tukar yang baru. Macam mana nak test?
test dia sangat mudah. Kita test macam relay yang biasa. Cuma kita kena tahulah dia punya kaki. Mana satu kaki yang dikawal oleh ECU, mana satu kaki yang dikawal oleh starting system. Ini adalah igniter. Igniter ni dia lebih kurang macam relay lah juga kan. Tapi dia lebih complicated lah daripada relay. Dia mendapat sumber kuasa direct daripada bateri lah. Dan ia dikawal oleh ECU. Okey, jika ECU gagal untuk kawal benda ni, gagal untuk kawal igniter, okey, bermakna kita punya ignition system akan gagal untuk berfungsi. Okey, ECU gagal kawal bermaksud igniter gagal berfungsi. Bila igniter gagal berfungsi, tiada bunga api yang dapat dihasilkan pada bahagian spark plug. Okey, jadi langkah mudah kalau kita nak check kenapa ignition system tak berfungsi. Kalau kita ada lebihan stok untuk igniter, kita kena belah sajalah. Kita tukar, kita swap dulu. Test satu per satu. Jam dia punya bateri sebab bateri dah weak. Okay, kita jam dulu biar dia charge dulu. Engine dah boleh hidup. Okay, engine dah boleh hidup, tapi dia boleh crank dan boleh hidup, mula menangkap, tapi dia tak terus running lah. Okay, dia tak terus running, dia hidup dan dia mati. Kita nak lihat permasalahan dekat situ lah pula. Mungkin dia punya timing ataupun apa-apa lah. Kita lihat lah. Ataupun mungkin fuel. Kita lihat fuel keluar tak keluar. Kita cuba hidupkan enjin . Kita cuba hidupkan enjin. Kita dengar macam mana dia punya engine running. Boleh ke tak boleh hidup. Dah boleh. Enjin dah boleh hidup. Cuma dia tak lekat je lagi. Okey, mungkin minyak belum sampai lagi. Kita lihat dulu. Adakah minyak sampai tak sampai? Kena buka pipe depan lah. Kita lihat. Minyak keluar ke tak keluar. Okey, enjin telah dihidupkan. Okey, enjin berjaya untuk dihidupkan. Tapi dia masih lagi dalam keadaan yang tersentak-sentak. Dia running tak smooth. Dia running masih lagi tersentak. Sebab dah berapa lama tak dihidup Dah 2 minggu. Okey, enjin dah mati sendiri Okey, dia mati sendiri lagi. Kita cuba hidupkan lagi Untuk penerangan yang lebih lanjut berkenaan dengan apakah fungsi igniter, apakah fungsi distributor, dan apakah fungsi fuel pump, apakah fungsi circuit opening relay, okey, kita akan berbincang lebih lanjut pada waktu yang lain ianya bergantung pada ke atas permintaan semualah yang berada di luar sana. Jika nak tahu apakah fungsi igniter, nak tahu apakah fungsi circuit opening relay, nak tahu apakah fungsi distributor, macam mana benda-benda ni bekerja dan macam mana kita nak baca circuit diagram, okey. Jadi bergantung kepada permintaan anda. Jika anda mahukan, saya boleh hasilkan video untuk terangkan one by one bagaimana untuk membaca relay dan apakah fungsi-fungsi setiap komponen yang telah saya sebutkan tadi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.